Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suara saya boleh dengar tak? Boleh. Dengar madam, dengar. Boleh. Okey. Boleh madam. Okey. So, hari ni adalah kita punya amali pertama dengan pihak Taman Pertanian Universiti. So, kelas yang terlibat hari ni make sure ada kuliah 6, kuliah 9, kuliah 10, 11, 12, 13 dan kuliah 15. Okey. So dalam Gmeet ni ada dalam boleh muat 100 kot rasanya 100. So the rest tu dekat Facebook live. Okay. Jadi kalau untuk sesi hari ni kita bersama dengan pegawai Taman Pertanian Universiti. Okay. Iaitu Cik Junizawati binti Muhammad Zain. Okay. Daripada unit penanaman sayuran inorganik. So jadi hanya hari ni Cik Junizawati akan explain lah berkenaan dengan penanaman sayuran inorganik. So, jadi untuk para pelajar diminta untuk mencatat segala maklumat-maklumat yang diterangkan oleh Cik Jun dalam sesi kali ini sebabnya kita akan ada kuis amali. Kita akan ada kuis berdasarkan amali yang mana daripada sesi-sesi ni information yang diperolehi daripada sesi ni kita akan jadikan sebagai kuis. Okay. So sekiranya ada soalan untuk dekat Facebook maupun dekat dalam Meet ni, okey, kalau dalam Meet ni bolehlah bertanya secara verbal ataupun boleh letak dalam chat box. Yang dekat Facebook live, okey, boleh letakkan dekat komen. Nanti akan ada pengajar-pengajar yang akan take note dan akan sampaikan kepada Cik Jun. Okey, so jadinya saya mintalah perhatian dari semua pelajar untuk memberi kerjasama yang baik dan juga kalau ada soalan boleh tanya. Okey, macam tu. Alright, so jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi amali kita pada petang ini kepada Cik Jun. Cik Jun? Cik Jun dah ready ke Cik Jun? Dah insyaAllah. Okey, silakan Cik Jun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Asasi Sains Pertanian. So hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk kelas yang pertama iaitu penanaman sayuran inorganik. Jadi saya stop saya punya video sekejap. Jadi dengar suara saya je lah nanti ya. Jadi ini adalah khusus kelas pertama penanaman sayuran inorganik untuk pelajar-pelajar ASA 0104 Industri Pertanian dan Makanan semester 1 sesi 2021 dan 2022 lah. Jadi ini adalah isi kandungan yang akan saya cover, iaitu saya akan tajuk-tajuknya adalah daripada segi pengenalan, carta organisasi dan juga pengurusan kawasan. Jadi untuk yang pengurusan kawasan ni kita pelajar-pelajar akan kita dedahkan kepada pemilihan kawasan, penanaman, penyelenggaraan, pembajaan, penuaian dan pengendalian pasca tuai lah. Yang ini saya akan sentuh secara asas sahajalah. Alright. Jadi untuk pengenalan Taman Pertanian Universiti ni visi kami adalah untuk menjadi entiti sokongan yang terbaik kepada pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan dalam bidang pertanian untuk pelajar dan staf UPM serta masyarakat. Jadi misi kami adalah untuk menyediakan kemudahan terbaik untuk menyokong aktiviti pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan dalam bidang pertanian. Okey, Taman Pertanian Universiti kita ada 6 bahagian. Yang pertama adalah bahagian tanaman, bahagian ternakan, bahagian kejuruteraan ladang, bahagian ladang pucung, bahagian nursery, hiasan dan rekreasi, bahagian pentadbiran dan kewangan. Jadi untuk bahagian-bahagian yang lain akan di-cover oleh maksudnya oleh penunjuk ajar yang lain dan juga pada minggu-minggu yang tertentu. Tapi untuk yang penanaman sayuran inorganik terletak di bahagian tanaman. Jadi bahagian tanaman ni pula kita ada 5 section yang di bawahnya iaitu section sayuran dan agroteknologi,
seksyen tanaman industri, seksyen tanaman ladang, seksyen buah-buahan dan juga seksyen pembiakan dan pengurusan bahan tanaman. Jadi untuk di bawah seksyen sayuran dan agroteknologi, kalau anda semua lihat, kita ada kebanyakan hampir 40% daripada senarai kelas awak adalah berada di seksyen sayuran dan agroteknologi lah. So untuk minggu yang pertama di sayuran inorganik, kemudian esok kita ada sayuran MyGap, kita ada kompos, herba ulaman, taman aromaterapi dan juga cendawan dan fertigasi lah. Alright. Okey, kita masuk kepada topik kita yang ketiga lah. Jadi untuk sayuran ni, dia merupakan satu punca vitamin dan zat makanan yang penting kepada manusia. Jadi kalau katakan nak sihat, nak cantik, kulit lawa, kena makan sayur lah. Jadi untuk bila kita cerita pasal sayuran ni, kita kena tengok kepada pengelasan sayuran. Pengelasan sayuran ni dia penting untuk kita memudahkan penjagaan dan pengurusan dengan memahami kaedah umum lah. Kita kena tengok daripada botaninya, keperluan suhu sayuran tu, bahagian yang dimakan, daun ke, bunga ke, akar ke. Lepas tu kaedah penanaman dia dan juga kedalaman akar. Sebab setiap satu jenis sayur ni, dia punya akar tu adalah berbeza. Ada yang cetek, ada yang panjang. Maksudnya dia lebih daripada kurang 10 cm, ada yang lebih 10 cm. Jadi anda semua, kita kena tengok sayuran ni pula kita boleh klasifikasikan kepada sama ada sayuran jenis daun, sayuran jenis buah, sayuran jenis bunga, kekacang dan umbisi. Alright? Okey. Bila kita dah tahu tentang pengelasan sayuran, apa yang perlu adalah kita kena pilih dan pemilihan dan penyediaan kawasan. Pemilihan kawasan ni dia sangat penting untuk kita kita menanam. Okey, dekat sini kita tengok sama ada pemilihan kawasan yang kita pilih tu sama ada dia rata ataupun tidak lah. Kalau tanah yang rata ni dia sangat mudah untuk kita buat batas. Tapi kalau katakan kita tengok kawasan yang berhampiran, kawasan yang di Cameron Highland dia agak dia meninggi kan, berteres. Jadi yang kat situ kita kena ambil kira jugalah sama ada kita nak buat tanaman tu secara teres ataupun tidak. Kemudian kita kena tengok juga dia sama ada dia berdekatan dengan sumber air. Yang ini kita tengoklah sama ada sungai ke, parit besar, kolam ataupun daripada syabas. Untuk di Taman Pertanian Universiti, kebanyakannya sumber air kami adalah kolam dan juga syabas lah. Itu yang paling mudah untuk kami. Kemudian kita tengok pula pada tapak tanaman. Tapak tanaman tu kalau dapat kita di kawasan yang terbuka. Sebabnya kita boleh dapat cahaya matahari lah. Sebab salah satu faktor untuk sayuran tu adalah kita nak dapatkan cahaya matahari. Kemudian tanah yang baik dan perui. Yang ini untuk kita lebih kepada mudah dikerjakan lah. Untuk pembuat batas, untuk dia absorb baja apa semua. Dan kemudian yang kita kena ambil kira adalah berhampiran dengan jalan raya. Yang ini lebih kepada pengangkutan. Maksudnya kalau katakan ni hasil tu boleh kalau katakan kita menanam, hasil tu boleh kita pasarkan secara cepat ataupun dia tidak jauh daripada jalan raya yang besar tu. Okey. Selesai pemilihan kawasan, kita kena sediakan kawasan. Okey, kalau awak nampak dekat ni ada gambar ada traktor, traktor di situ. Jadi kawasan-kawasan yang kita dah pilih ni kita kena bersihkan daripada sebarang rumpai. Jadi dekat sini sama ada awak nak merumpai secara manual ke, meracun dan juga kena memotong rumput lah. Kawasan-kawasan ni hendaklah dijangkul kalau ni kita kedalaman dia 30 cm dan dibiarkan terdedah selama 1 hingga 2 minggu. Yang ini sebabnya kita nak bunuh benih-benih rumpai dan juga kalau katakan dekat situ kita ada serangga-serangga perosak jadi kita gemburkan tanah tu. Kemudian tanah yang kita dah cangkul ni kita akan maksudnya kita gemburkan lagi untuk
jadikan dia lebih kecil dan halus lah. Dan sekiranya yang ini kita boleh kita tengoklah sama ada kawasan awak tu besar ataupun tidak. Kalau kawasan kecil kita boleh buat secara manual. Tapi kalau katakan projek ni adalah yang berskala besar dan luas, penggunaan jentera adalah yang memang terbaik lah. Okey. Jadi salah satu bahagian yang ada di TPU tadi macam saya beritahu adalah bahagian kejuruteraan ladang. Jadi kalau katakan kami untuk buat penyediaan kawasan memang kami akan panggil, kita akan duduk berbincang dengan bahagian kejuruteraan ladang kami dan kita akan tengoklah dia punya maksudnya kesesuaian masa dan juga aktiviti untuk dia mengembur tanah, buat plough, harrow apa semua tu. Alright. Okey, membaiki pH tanah. So, bila kita dah sediakan kawasan tu, kadang-kadang kita punya tanah tu dia agak masam. Jadi, pH tanah ni, kita membaiki pH tanah ni adalah untuk mengurangkan kemasaman tanah. Jadi, cara untuk mengurangkan kemasaman tanah ni, kita buat pengapuran lah. Satu kaedah untuk kita baiki dan tingkatkan pH tanah. Sebab untuk pH tanah bagi penanaman sayuran ni dia adalah 5 hingga 6.5 lah. Jadi contoh yang ni kita gunakan batu kapur halus dan dolomite. Yang ini adalah contoh-contoh kapur pertanian. Jadi kadar pengapuran tu dia berbeza juga dengan tanah apa yang kita ada. Kalau tanah gambut dia punya amount-nya lain, kalau tanah mineral je lain. Jadi yang dekat sini bila kita nak buat baiki pH tanah ni, kita akan sama ada kita akan hantar tanah tu untuk pergi ke ni lah, untuk pergi ke buat analisis makmal. Alright. Sesudah kita buat baiki pH tanah, kita akan tengok pula untuk penyediaan batas. Alright. Ini gambar abang-abang sini anda lah. Yang ini adalah untuk AGR 3001 penanaman tanaman makanan. Jadi kebiasaannya lebar batas yang kita gunakan, dia punya lebar tu lebih kurang dalam 100 hingga 120 cm. Kemudian ketinggian batas tu 23 hingga 30 cm dan jarak antara batas tu 50 hingga 60 cm. Alright. Tapi kalaulah katakan ini kalau katakan kita buat dekat batas. Tapi kalau katakan sekarang ni kita buat dekat tempat kami pun dia ada di dalam chest lah. Di dalam control environment system tu. Jadi dekat dalam situ kita ada beberapa takung. Jadi kita just tanam atas takung tu saja. Macam tu. Kita tengok pada kawasan yang awak nak bangunkan. Right? Okey, ini kalau perasan tu kalau yang berjalur-jalur tu semua tu adalah batas yang dah dibuat lah. Cuma dia ada perbezaan sedikit di antara gambar atas dan gambar bawah. Gambar atas tu diambil masa tanah tu betul-betul maksudnya dia dalam keadaan perui. Tanah tu memang kering lah maksudnya. Yang dekat bawah tu kalau awak perasan dia agak macam tak cantik sikit. Kalau masa buat batas tu dia agak berketul. Sebabnya masa buat batas ni adalah dia waktu yang agak lembap, hujan maksudnya. Okey, aspek yang kita kena ambil kira juga semasa pemilihan kawasan ni adalah kita kena tengok daripada sistem saliran. Sistem saliran ni memang dia penting untuk pertumbuhan sayur. Jadi aras yang tinggi, dia akan merencatkan pertumbuhan akar. Jadi dia punya dan penakungan tu akan menyebabkan akar mereput lah. Alright. Selalunya masalah saliran ni selalu terjadi kepada kawasan tanah liat dan tanah lembah. Jadi kita kena ambil kira untuk sistem saliran yang terbaik untuk kita punya kawasan. Baiklah. Selesai untuk pemilihan kawasan. Ada apa-apa soalan? Sebelum saya bergerak kepada penanaman. Tak ada Alright. Kalau Madam, saya nak tanya, untuk yang pemilihan dan penyediaan kawasan yang berdekatan sumber air, yang Syahbaz tu sumber air macam mana?
Syabas tu, oh okey, sorry ya. Syabas tu sebenarnya bekalan air yang biasalah. Kalau Johor, Johor lah. Syabas ni Oh, syarikat air Selangor. Sorry, oh saya okey okey okey. Syabas tu dia bekalan air Selangor. Alright? Terima kasih madam. Sama. Alright, kita bergerak kepada topik yang kedua iaitu penanaman. Okey, penanaman ni aspek pertama yang kita kena ambil kira adalah daripada segi pemilihan biji benih. Alright, tanaman ni kebiasaannya dibiarkan melalui dua cara lah. Satu melalui biji benih dan satu lagi kita gunakan pembiakan secara tampang. Alright, untuk biji benih pembiakannya itu kita punya biji benih tu kita boleh dapat daripada buah ataupun bunga. Alright. Kalau perasan dekat yang bahagian atas ni, ini adalah contoh yang kita ambil biji benih daripada buah. Yakni yang ini adalah bendi. Bendi yang dah kering tu, okey, kita ambil daripada buah. Yang di bawah ni pula adalah sayuran, kalau tak silap saya ni adalah sawi yang kita ambil daripada bunga. Kalau awak nampak ni, bila dia sayur ni dah sampai satu tahap yang maksudnya dia dah terlebih masa, jadi dia akan keluarkan bunga. Jadi bunga ni dia kita biarkan dan kemudian dia akan jadi kering. Ini yang kita kata biji benih ni boleh diperolehi daripada buah ataupun bunga. Alright. Kemudian melalui pembiakan secara tampang. Jadi ini pun kita boleh tengok juga sama ada dia secara semula jadi ataupun buatan. Okey, contohnya yang paling senang lah untuk pembiakan secara tampang secara semula jadi ni adalah pisang. Pisang ni dia ada sulur dia tu kan, itu semula jadi. Kalau katakan yang buatan kita bantu pembiakan tu, contohnya seperti kalau kita buat markot ataupun kalau tu mungkin awak pernah dengar pasal toad. Itu adalah pembiakan tampang secara buatan. Keratan yang kita panggil kata kahwin pokok. Itu sebagai buatan lah. Okey. Apa yang kita kena ambil kira juga pasal biji benih ni. Jadi biji benih yang elok digunakan, kita kena ambil kira daripada segi kematangan dia lah. Cukup masa, kalau katakan kita ambil contoh kita nak buat jagung. Jagung kita boleh harvest masa lebih kurang dalam 65 hingga 75 hari dia punya buah dia tu. Kalau katakan kita nak jadikan dia sebagai biji benih, kita kena lebihkan dia mungkin pergi kepada 100 hari. Maksudnya dia punya benih tu memang betul-betul dah matang lah. Kemudian biji benih tu mesti tulen. Kalau dapat dia tak boleh bercampur dengan biji benih daripada yang baka yang lain. Okey. Kemudian dia punya biji benih yang elok digunakan, dia mesti berisi, segar dan bersih daripada kekotoran. Dan kemudian dia mesti bernas lah. Maksudnya keupayaan dia untuk bercambah tu tinggi. Dan yang paling penting sekali lagi satu adalah bebas daripada penyakit dan perosak. Okey. Jadi kebiasaannya kita akan buat, kalau katakan kita beli biji benih tu dia maksudnya macam benda tu bernas. Tapi kalau katakan kami akan beli dalam bag yang banyak sebab kita akan guna lama dan kita akan simpan. Jadi walau macam mana pun bila kita dah simpan tu kita mesti akan dia jadi terlupa lah. Jadi salah satu cara untuk kita tengok biji benih kita tu bernas lagi boleh digunakan ataupun tidak adalah dengan buat ujian percambahan lah. Jadi ujian percambahan ni kita akan gunakan pasir ke, sabut kelapa ataupun peat moss. Kemudian kita akan letakkan di dalam bekas ataupun tray semayan. Kemudian kita lembapkan pasir tu, media semayan tu, and then kita akan semaikan biji. Sama ada 20 hingga 50 biji. Dan kemudian kita akan letakkan di tempat yang sesuai. Jadi biji benih yang tumbuh tu kita akan kira lah. Okey, contohnya ujian percambahan biji benih ni, kalau katakan kita ada 100 biji benih kacang, kemudian kita semaikan, and then nanti kita
tengoklah berapa bilangan biji benih yang bercambah. Kalau katakan separuh daripada tu tak bercambah, maksudnya benda tu, biji benih tu dah tak boleh nak digunakan lagi lah. Alright? Ni contoh pengiraan untuk ujian percambahan. Alright. Semaian biji benih. Kita boleh buat kita kena tengok ciri-ciri yang tertentu lah. Sama ada kita nak tanam terus dekat tapak semaian ataupun kita tanam terus di ladang. Kalau kebiasaannya kita, macam di unit sayuran, di sayuran inorganik, kita tengok kalau katakan biji benih tu murah dan senang didapati, kita terus tanam terus di ladang lah. Tapi kalau katakan biji benih tu mahal, jadi kita kena semai di dalam tray. Okey? Jadi kena ambil kira juga yang tu lah. Okey. Semaian benih Semaian benih ni biji benih ni kita ada biji benih halus, biji benih kasar. Ni contoh yang untuk biji benih halus. Kalau biji benih halus ni, kita akan gunakan media tanah campuran ataupun media semaian yang lain. Kemudian kita satu bahagian biji benih, contohnya kalau katakan kebiasaan untuk kelas-kelas abang-abang senior awak di sini, kakak-kakak senior, kalau katakan contoh bayam, satu paket tu kita akan pack lebih kurang dalam 3 gram. 3 gram dan kemudian kita akan campurkan dengan 6 bahagian pasir dan kemudian kita akan ratakan. Kita ratakan penuh, lepas tu kita akan, kalau katakan kawasan awak punya batas tu ada 6 baris. Maksudnya kita akan bagikan kepada 6 baris lah. Kalau katakan dia ada 4 baris, kita akan bagikan kepada 4 yang sama banyak. Dan kemudian kita akan maksudnya kita akan letakkanlah dekat yang, saya nak kata ratakan ke serakkan macam itulah. Maksudnya kita akan serakkan sepanjang kita punya jalur penanaman tu. Macam tu. Okey. Kemudian untuk biji benih kasar, yang ni kita tak payah campurkan dengan pasir halus. Kita boleh terus semai gunakan media campuran tanah ataupun kita boleh semai terus di kita punya batas semaian. Jadi contoh nanti kalau tu cuba awak pergi ataupun boleh nampak lah, boleh search untuk contoh biji benih kasar ni selalunya macam ke kacang, bendi, peria, kangkung, dia besar. Kalau katakan untuk ni dia halus dia pun akan jadi berbeza juga. Macam tu. Alright. Kaedah menyemai. Kaedah menyemai ni kita ada macam yang saya cakap tadi lah. Sama ada kita nak semai terus di batas ke ataupun kita boleh gunakan seed tray ke, semaian kotak ke. Kebiasaannya untuk di sayuran inorganik kita buat di semaian terus di batas ataupun kita gunakan semaian kotak lah. Kita ada seed tray kita akan semai di situ. Tapi ada juga kita boleh gunakan untuk yang semaian polybag. Dan yang keempat ni yang ini yang paling last ni adalah Jiffy. Jiffy ni dia sebenarnya dia media pencambahan yang dibuat menggunakan gambut. Ni dalam ni gambut. Kemudian dia punya tu kita ada plastik. Plastik dia ni nipis lah. Dia sebenarnya kalau kering tu dia semacam buah carom sahaja. And then kalau katakan kita nak jadikan dia macam kembang tu, kita akan rendamkan dengan air. Okey, yang ini dia sangat costing, tapi yang kiranya kebaikan dia tu, maksudnya kalau katakan kita contoh, dia lebih kepada untuk buat semaian yang biji benih yang agak mahal lah. Contoh macam melon, tomato, yang maksudnya bila kita potensi untuk kalau kita kita keluarkan biji benih tu, dia punya akar tu tak rosak. Jadi kita mudah kalau katakan kita semai terus dalam Jiffy dan kemudian kita akan transfer ke polybag. Macam tu. Jadi kita tak kacau sangat dia punya akar. Right?
Okey. Tadi kita tengok kaedah semayan. Yang ini adalah media semayan yang kita boleh gunakan. Okey, ini contoh-contohnya. Kita boleh gunakan sabuk kelapa, sama ada sabuk kelapa halus ataupun sabuk kelapa kasar. Sekam padi, yang ini sekam padi bakar sebab warna dia dah warna hitam. Kemudian kita ada leka. Leka ni lightweight expanded clay. Dia memang dia pegang air sikit. Macam tu. Sebab dia tanah liat. And then yang ini adalah pelait. Pelait ni dia lahar gunung berapi. Boleh juga digunakan. Yang biasa adalah peat moss ataupun tanah gambut. Kalau di kadang-kadang juga selain daripada media ni, kami gunakan juga kompos. Pun boleh jugalah kompos ni akan di cover, cara membuat kompos ni akan di cover pada akhir bulan 11. Okey. Ada soalan mengenai penanaman? Tak ada ya? Alright, kita pergi kepada topik penyelenggaraan. Okey, ini kawasan kalau kamu sekarang ni, kalau selepas ni semester kedua kamu boleh adik-adik semua boleh dapat masuk ke UPM. Jadi bolehlah tengok kawasan ni adalah berdekatan sangat dengan Kolej 13 dan belakang KPZ. Jadi ini adalah kawasan penanaman untuk pelajar-pelajar lah. Jadi untuk penyelenggaraan yang kita yang kena ambil kira adalah mengenai sungkupan. Jadi sungkupan ni ataupun mulching tujuannya adalah untuk melindungi tanah daripada terik matahari lah. Kalau katakan kawasan tu kurang, kita tak letakkan sungkupan, jadi dia punya kadar air tu dia akan hilang lebih cepat berbanding kalau katakan kita letakkan sungkupan. Selain daripada itu juga, sungkupan ni mengawal pertumbuhan rumpai. Jadi dia tak adalah untuk ada persaingan sedikit untuk kita punya semayan kita tu untuk dapatkan baja apa semua. Yang ketiga adalah untuk mengelakkan hakisan, dan keempat yang macam saya cakap tadilah adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Contoh-contoh sungkupan yang kita boleh guna adalah jerami padi, daun ataupun pelepah kering, plastik silver shine. Jadi yang dekat dalam gambar tu kita gunakan jerami padi. Apa sahaja sungkupan yang, maksudnya sungkupan ni boleh jadi apa yang ada dengan awak lah. Maksudnya yang senang didapati. Kalau katakan kat tempat awak ada pelepah kering, guna je lah pelepah kering. Tak payahlah nak beli silver shine. Silver shine ni dia agak costing sedikit lah. Maksudnya kalau katakan 100 kaki tu, satu gulung tu, dia boleh pergi kepada 100 hingga 120 ringgit segulung. Okey. Tapi tempat yang di TPU memang kita akan gunakan jerami padi dan plastik silver shine. Ataupun sekarang ni orang wheat mat ataupun agro sheet, macam itulah. Okey, ini contoh kalau katakan kita guna silver shine. Tu kita akan tutup batas kita tu sebab kita nak mengelakkan rumpai. Ni abang-abang awak lah dengan kakak-kakak awak yang sebelum ni. Alright. Okey, penyelenggaraan yang kedua selain sungkupan yang kita kena ambil kira adalah daripada segi penjarangan. Penjarangan ni kebiasaannya kita akan lakukan kalau katakan kita buat semayan tu kita terus tabur terus. Jadi kecenderungannya untuk ada punya biji untuk semayan tu keluar dekat tu memang sangat tinggi. Jadi penjarangan ni kita akan ambil kira anak-anak benih yang lemah kita akan buang dan yang subur tu kita akan kekalkan lah. Jadi penjarangan ni dia penting sebabnya kita nak mengurangkan persaingan. Mengurangkan persaingan daripada segi pengambilan baja dan juga untuk secara pembesaran dia dan juga cahaya matahari. Kalau katakan contoh, kalau katakan kita tak buat penjarangan, jadi semayan ni anak-anak benih ni dia akan bersaing daripada segi itulah baja, air, matahari. Jadi dia punya pokok awak tu
awak boleh tengok dia ni sangat kurus dan meninggi. Kalau katakan kita bagi dia space yang agak selesa untuk dia, maksudnya dia punya hasil tu dia akan jadi lagi besar. Alright? Jadi kepentingan yang kedua adalah untuk meningkatkan hasil lah. Jadi kalau katakan kita buat penjarangan, space dia selesa untuk dia, dia akan besar dan dia punya hasil pun akan meningkat, dia jadi berat. Macam tu. Alright. Yang ketiga yang kita kena ambil kira adalah pada segi pengawalan rumpai. Pengawalan rumpai ni kalau kita tak kawal, dia akan menjejaskan pertumbuhan dan pengeluaran hasil tanaman. Yang pengawalan rumpai ni kita boleh buat secara kimia ataupun manual lah. Manual macam yang saya kata tadi, merumpai ataupun kimia kita sembuh dengan herbicide. Okay. So merumpai ni penting sebab dia elakkan persaingan dan juga kita nak hapuskan tempat pembiakan perosak dan penyakit. Macam tu. Okey. Aspek yang keempat yang kita kena ambil kira adalah daripada segi kawalan penyakit dan perosak. Jadi untuk kawalan penyakit dan perosak ni kita dapat kurangkan melalui beberapa kaedah lah. Satu, kita akan tanam secara giliran tanaman. Lepas tu kita kerap gemburkan tanah tu. Maksudnya kalau katakan tanah tu dah padat ataupun kita dah mula nampak ada ni, kita gemburkan cepat. Sebabnya kadang-kadang ada perosak ni dia punya telur tu kadang-kadang ada di bahagian dalam tanah. Alright. Kemudian kita kena musnahkan pokok yang berpenyakit atau menjadi hos kepada perosak. Dan juga kalau dapat kita baja pokok tu pada masa yang tepat lah supaya kita punya tanaman tu dia dapat tingkatkan daya tahan pokok. Alright. Bila kita cerita pasal kawalan penyakit dan perosak ni, kebiasaannya memang kita akan buat kawalan pertanian secara pengurusan perosak bersepadu lah. Jadi ataupun kita panggil IPM. Jadi IPM ni kita akan mementingkan kepada ekosistem setempat tu. Dia ni untuk IPM ni kita gabungkan pelbagai cara lah. Pelbagai cara tu maksudnya kita kena urus ekosistem kita kena kenal pasti kita punya perosak ataupun penyakit, and then kita daripada situ kita akan buat keputusan sama ada apa kaedah yang perlu kita lakukan. Alright. Untuk pengurusan perosak bersepadu IPM, kita ada kawalan secara perundangan lah. Kawalan yang secara perundangan ni kita akan halang kemasukan perosak-perosak ke dalam negara. Dan kalau katakan kita dekat dekat lapangan terbang tu kita punya kuarantin, ataupun kalau katakan kita nak bawa masuk biji benih, anak pokok, kita memang kena kuarantin maksudnya anak benih pokok apa semua tu kena kuarantin di Jabatan Pertanian. Jadi kita nak tengok pokok tu tanaman tu akan mengundang bahaya kepada tanaman yang kita ada ataupun tidak. Kemudian kalau daripada segi yang kultura pula, kultura ni kita lebih kepada kaedah kita jalankan amalan pertanian secara baik. Contoh kita ubah suai cara-cara pengamalan teknologi. Kemudian kita ambil kira sanitasi kawasan, kita bersihkan kawasan, itu secara kultural lah. Yang untuk fizikal pula, fizikal ni kita lebih kepada kita aplikasikan penggunaan haba, suhu, cuaca, macam tu. Kita gunakan api, macam tu lah bunyi. Kalau katakan kat kampung-kampung kan, kalau kat kampung saya, kalau musim buah tu adalah saya punya ayah akan letakkan tin kosong. Itu kawalan secara fizikal lah.
Maksudnya daripada segi bunyi itu kalau kita goyang tin tu dia akan menghalau perosak. Daripada segi biologi pula, biologi ni kita tengok kita menggunakan musuh semula jadi. Pemangsa ke, parasit ataupun patogen. Jadi dekat sini alright. Bukan kimia. Kawasan kami pun memang akan menggunakan kimia. Tapi kita dalam keadaan yang terkawal lah. Kalau dapat penggunaan kimia ni, racun kimia ni, racun perosak kimia adalah the last resort lah. Maksudnya dah tak boleh nak kawal sangat. Itu yang paling terakhir sekali. Benteng pertahanan terakhir kalau dapat macam itulah. Alright. Cumanya, bila kita cerita pasal racun yang kimia ni, kita kena fikir kita kena ambil kira dia punya penggunaan tu bukan broad spectrum. Maksud saya dia punya penggunaan dia tu dia tak bunuh semua pemangsa. Alright? Bunuh semua serangga. Sebabnya serangga ni dia ada serangga perosak, ada juga serangga yang bermanfaat lah. Alright? Okay, ini adalah contoh-contoh serangga lah. Serangga perosak. Yang ni dia kebiasaannya dia memang akan duduk di bahagian bawah daun. Alright. Okey. Yang ini saya nak tunjukkan adalah kawalan secara kultura. Secara kultura ni kita boleh gabungkan kan benda IPM ni kita boleh gabungkan pelbagai cara. Jadi tanaman penghalau serangga ni kita ada pelbagai. Okey, contoh yang ada bunga kuning tu adalah tarragon. Tarragon ni sebenarnya dia macam dia adalah herbs, English herbs. Bau dia pada kita memang sangat sedap lah. Tapi ada juga pada yang serangga sebenarnya benda tu dia jadi penghalau untuk serangga perosak ni. Okey, yang tengah-tengah tu adalah pokok besil. Pokok besil dan yang paling kanan yang dalam takung tu adalah pokok mint, pokok pudina. Selain daripada ni kita boleh juga gunakan ini adalah contoh-contoh bunga yang boleh kita tanam dekat kawasan kita. Contoh macam pokok tunera kan. Pokok tunera ni dia ada bau tapi tak berapa kuat. Tapi bunga dia tu akan mengundang lebah. Jadi lebah ni kadang-kadang dia dah jadi satu, dia boleh macam mana cakap dia jadi sebagai ejen pendungungan lah. Ejen pendungungan kepada pokok-pokok kita. Contoh kalau katakan kita tanam terung apa semua tu kan, memanglah dia tak perlu berbantu. Tapi dia mempercepatkan. Macam tu. Lagi satu kalau katakan kita tanam pokok melon, jadi dia ni adalah ejen yang kalau kita tanam melon tu di kawasan yang terbuka. Jadi dia punya lebah ni dia akan mendembungakan kita punya bunga betina kita tu. Alright. Pokok air mata pengantin. Pokok air mata pengantin ni kalau ni dia lebih kepada kelulut lah. Jadi kalau katakan kita gunakan penggunaan racun kimia yang banyak, jadi kelulut tak ada. Macam tu. Pokok bunga tai ayam sama ada lantana camara ataupun yang di sebelah tu adalah marigold. Dua-dua tu pokok bunga tai ayam. Tapi yang satu tu bunga dia tu bright, yang satu lagi tu bau dia yang tak berapa tahan lah. Seperti bau tai ayam jugalah. Macam tu. Alright. Okey. Yang tadi saya ada cakap pasal penggiliran tanaman. So yang kat sini secara ringkas untuk yang penggiliran bagi tanaman sayuran, kita boleh gilirkan
sayuran daun, kemudian satu kali penanaman habis, kita gilirkan pula dengan sayur umbisi, kemudian sayuran kekacang dan juga sayuran buah. So, apa pentingnya penggiliran tanaman ni? Kaedah penggiliran tanaman ni, kalau katakan kita lihat pada tanaman sayuran daun, sayuran daun ni dia punya akar dia sifat serabut dan dia akan serap zat makanan di bahagian atas sajalah. Maksudnya jarang untuk sayuran daun ni dia punya akar tu lebih daripada 10 cm. Macam tu. Lebih kurang. Jadi bila kita dah habis untuk buat tanaman yang sayuran jenis daun, kemudian kita akan gantikan dengan sayuran jenis berubi pula, tanaman ubi. Jadi akar tunjang tu dia akan serap baja-baja yang tertinggal lagi dekat bahagian bawah. Kemudian bila kita gilirkan pula dengan sayuran kekacang ni, sebabnya kita nak potensi mengikat nitrogen dan juga dia tambah kandungan nitrogen di dalam tanah. Jadi bila kita letak baja tu, kita tak adalah letak baja dengan banyak sangat. Macam tu. Alright. Ini adalah contoh-contoh penggiliran tanaman yang telah kami buat di unit sayuran inorganik lah. Okay, sayuran daun tu ada daun sawi hijau. Kemudian awak nampak kat situ yang putih tu lobak putih, kacang boncis dan juga timun. Macam tu. Kami gilirkan. Okey, aspek yang lain juga yang kita kena ambil kira adalah daripada segi sokongan. Ada sayur-sayuran ni dia perlukan sokongan untuk dia untuk dia hidup. Dia sama ada untuk memanjat. Macam tu. Bagi tumbuhan yang memanjat tu, kalau awak nampak kita kena sediakan para, kayu junjung, macam tu. Dan sayuran-sayuran ni dia akan memanjat melalui dia punya tendrils tu. Contoh timun, petola segi. Ada pula tanaman yang kita hanya perlukan satu kayu saja sebagai sokongan. Contohnya macam cili, terung panjang, tomato, macam tu. Okey, yang ini adalah cantasan. Jadi cantasan ni kita tengoklah, kalau katakan perlu tanaman tu perlukan cantasan, kita akan buat. Dia punya tujuan dia adalah untuk kita nak kawal pertumbuhan pokok dan lebih tumpukan kepada pengeluaran hasil. Alright. Okey. Sini saya kongsikan juga aspek penting di dalam penyelenggaraan adalah pengairan. Jadi pengairan ni kita boleh tengoklah sama ada pengairan tu kita buat secara permukaan ataupun atas permukaan, sub permukaan dan juga lain-lain. Jadi yang untuk permukaan ni kita ambil kira topografi tanah dan penyaluran melalui graviti. Kalau yang atas permukaan ni kita akan gunakan tekanan untuk jadikan dia sebagai bila tekanan tu tinggi, jadi air tu dia akan berbentuk seperti butiran hujan. Alright. Ada juga yang sub permukaan. Jadi saya akan sharekan. Okey, yang pengairan banjir dengan pengairan jalur ni adalah pengairan permukaan. Ni contoh pengairan permukaan. Right. Yang ini adalah pengairan atas permukaan. Jadi yang saya cakap tadi yang itu adalah dia punya ni tekanan tu, jadi dia akan berbentuk seperti hujan. Ni pengairan percik. Dan satu lagi yang atas permukaan ialah pengairan titis. Macam ni. Dia dripper orang panggil tu kan. Fertigasi. Dia pakai macam ni, pengairan titis ni. Okey, yang ini pengairan sub permukaan. Pengairan sub permukaan ni selalunya saya nampak dia dekat golf. Untuk padang-padang golf. Macam ni. Dia punya saluran air tu di bahagian bawah. Dan untuk yang selain tu, untuk hidroponik, fertigasi, yang itu akan di-cover, akan diterangkan lebih lanjut masa kelas fertigasi nanti. Akan dibuat oleh Puan Ruby lah.
Alright, kat situ nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut. Alright. Ada soalan untuk penyelenggaraan? Ya, ada soalan. Okey, saya teruskan. Alright, 3.4. Ini adalah topik yang keempat iaitu pembajaan. Jadi pembajaan ni kita ada dua unsur pemakanan sama ada secara makro ataupun mikro. Jadi kita ada berapa tu? Ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 unsur. Jadi sama ada benda tu ada jadi kepada makro ataupun mikro. Jadi tujuan kita bagi baja ni adalah untuk bekal dan tambah zat makanan. Kemudian kita akan gantikan zat-zat makanan yang hilang. Itu fungsinya. Alright. Baja ni terbahagi kepada dua. Sama ada baja organan dan juga baja kimia. So baja organan ni contoh dia kita gunakan tahi lembu atau najis lembu ataupun ayam, najis ayam, and then kita gunakan kompos lah. Yang kedua adalah baja kimia. Baja kimia ni sama ada kita gunakan secara tunggal ataupun baja sebatian. Jadi kalau baja tunggal ni kita ada satu jenis unsur saja. Macam tu, urea, TSP apa? Potash dengan MOP. Ni yang satu jenis unsur. Kemudian kalau ada juga yang sebatian ni kita ada semua jenis unsur utama N, P dan K yang kita buat daripada tindak balas kimia. Jadi sebatian ni kalau ni contoh ni NPK 15 15 15 12 12 17. Macam tu. Dia ada kalau 15 15 15 ni kita panggil dekat sini baja hijau lah. Baja hijau ni lebih kepada baja untuk sayuran daun. Macam tu. Lepas tu 12 12 17 ni lebih kita untuk kepada buah, pengeluaran buah dan pertumbuhan pokok yang lebih besar. Dia ada juga yang jenis NPK coklat, ada NPK apa lagi warnanya macam-macam NPK merah, tapi dia berbeza daripada segi ratio dia tu. Kena tengoklah. Kalau katakan 17 tinggi tu maksudnya dia ada K yang tinggi maksudnya dia adalah untuk pengeluar lebih kepada untuk buah-buahan. Macam tu. Untuk keluarkan buah. Alright. Teknik, peringkat dan masa membaja. Teknik membaja ni sama ada kita boleh tabur terus ataupun satu pokok tu kita boleh buat poket, maksudnya kita boleh buat keliling pokok tu kita buatkan macam 4 lubang. Tu buat poket. Sama ada kita buat parit, tu maksudnya sepanjang penanaman tu kita akan buatkan satu alur, kita akan letakkan baja dekat situ ataupun semburan yang orang panggil folia-folia macam tu. Peringkat membaja kebiasaan ni kita akan kita buat sebelum menyemai dan menanam anak benih lah. Macam tu. Ataupun selepas kita dah tanam tu kita akan bagi baja. So masa membaja tu kita ada baja asas dan baja permulaan. Baja asas ni kita akan tabur pada permukaan batas dan digaul dalam tanah. Yang ni kalau katakan di bahagian sayuran inorganik, baja asas ni kita gunakan seperti nak tinja ayam ataupun tinja lembu lah. Kita akan taburkan dekat ni dan kemudian kita akan gaul rata seminggu ataupun 2 minggu sebelum penanaman tu. Maksudnya dia kiranya jadi bergaul lah. Macam tu. Sebati dengan tanah tu. Jadi bila kita transfer pokok ke lubang penanaman tu dia maksudnya cepat sikitlah membesarnya. Kemudian baja permulaan. Baja permulaan ni kita beri selepas kita tanam ataupun telah tumbuh. Jadi kalau untuk contohnya sayuran daun, kita akan bagi untuk baja ni adalah seminggu selepas kita ubah ke ladang. Macam tu. Kadar kita pula, kadar untuk sayuran ni dia ada bergantung jenis sayuran lah.
Kalau katakan untuk sayuran jenis daun, dia lebih kurang dalam 3 hingga 10 gram. 3 hingga 5 gram. Macam tu, sepokok. Baja kimia juga ni kita boleh larutkan dan disiram di atas batas lah. Alright. Okay. Ada soalan? Kita dah masuk ke topik yang kelima. Soalan kat Facebook. Okay. Okay, ada soalan dari Facebook. Jika kumpan halang cahaya matahari, tanaman masih boleh subur ke? Okey, kat situ ada Puan Zaliza, Zaza Umu Fawaz tu dia dah jawab. Kumpan tu dia menutupi batas saja. Betul. Bahagian yang ada tanaman tidak ditutup. Bila kita, betul. Terima kasih Puan Zaliza. Bila kita menanam tanaman dekat batas, bila kita buat mulching tu, kawasan yang ada pokok tu, kawasan kita punya kita transfer anak semayan tu, kita tak tutup lah dengan mulching tu. Kita akan macam mana? Apa namanya? Kita akan singkapkan sedikit. Macam tu. Tapi kawasan yang maksudnya yang kita tidak tanam, yang agak terbuka tu, yang itu yang kita tutup. Macam tu. Right? Alright, terima kasih Ana Sofia. Okay. Topik yang kelima, yang ini adalah penuaian. Dan nak habis dah ni, bersabar. Tinggal sikit je lagi ni. Okay, topik untuk penuaian. Jadi, kematangan ni kita kena tentukan melalui 2 cara. Satu, kematangan fisiologi. Yang kedua adalah kematangan komersial. Jadi, kematangan fisiologi ni kita kena tengoklah daripada saiz, berat, isi padu, dia punya bentuk dia. Contohnya kalau katakan kita ambil kita ambil labu. Okey, labu tu daripada dia punya saiz tu masa mula putik kecil, lepas tu dia akan membesar. Macam tu dia akan jadi daripada segi berat. Kemudian kita kena tengok jugalah daripada perubahan komposisi kandungan bahan. Gula, kanji dan lain-lain. Contoh, kalau yang ni, kalau katakan dia masih kecil lagi, masih muda, mungkin dia akan kelat. Tapi kalau katakan dia dah matang, dia mungkin dia akan jadi manis ataupun dia punya tu dah tak kelat sangat lah. Alright, contoh lagi, kanji. Jagung, macam tu pun boleh. Yang kedua adalah untuk yang kematangan komersial. Kematangan komersial ni dia akan jadi lain lah. Dia akan melibatkan faktor pemasaran dan juga kegunaan. Kalau katakan contoh kita nak ekspor tomato. Jadi kalau tomato tu mungkin kita akan, kalau katakan kita nak hantar ke mana, ke Kelantan, ambil masa lebih kurang kalau dikatakan 2 hari. Contoh ni contoh. Jadi dia punya indeks kematangan tu mungkin kita kena petik, kalau katakan dia punya ni, dia tak boleh lah yang terlalu dah merah sangat. Jadi kita mesti petik tu agak-agak ada hijau dah mula nak arah ke merah. Macam tu. Jadi bila sampai dekat dekat Kelantan, mungkin dia masih dia tak terlalu masak lagi. Macam tu. Kita kena tengok. Dan kalau untuk yang kematangan komersial ni, awak boleh tengok dekat yang laman web Pharma, dia ada untuk indeks kematangan. Macam tu. Alright. Ini adalah tanda-tanda kematangan komersial yang saya ada sharekan ni. Dia kobis, kalau katakan kobis bulat, tanda-tanda kematangan dia macam mana? Jadi lebih cerah ke, lebih mampat dan padat, tempoh matang pun memainkan peranan yang penting jugalah untuk setiap komoditi tanaman ni. Okay. Alright. Waktu menuai ni sama ada kita nak buat pada awal pagi atau lewat petang.
Sebabnya kita tak nak kita nak elakkan kita punya sayur ni dedah kepada cahaya matahari dengan lebih lama. Macam tu. And then kaedah penuaian pun dia akan jadi berbeza mengikut jenis-jenis sayuran kita tu. Kalau memotong ni, kebiasaannya kita akan pergi kepada sawi, kailan, melon, bendi. Kita potong dekat dia punya bahagian akar ataupun dia punya tangkai dia tu. Memetik atau memutuskan tangkai, yang ni cili atau kacang panjang. Kemudian kalau kata mencabut ni, kangkung, salad dan bayam. Alright. Kadang-kadang juga, ada kalanya juga, maksudnya kangkung ni pun kadang-kadang kita akan motong juga. Kalau katakan dia punya kangkung ni sangat tinggi, kebiasaannya kangkung ni kita akan cabut dengan akar-akar sekali. Macam tu. Tapi kalau katakan kita nak dapatkan hasil yang kedua, selalunya kita akan potong. Potong sedikit daripada yang akar dia tu, nanti dia akan tumbuh yang baru. Alright? Jadi ini ada contoh juga kaedah penuaian sayuran. Okey. Ini adalah topik yang terakhir. Topik yang terakhir adalah pengendalian pasca tuai. Okey. Bila kita dah buat penuaian, kita akan kumpulkan di rumah pasca tuai, pengumpulan ataupun grading ni. Dan kemudian kita akan buat pembersihan. Pembersihan ni, contoh kalau awak nampak kat situ, dia kangkung lah tu. Tengah bersihkan kangkung. Jadi, akar-akar, daun-daun kering, kita akan bersihkan dekat sini. Kemudian, kita akan buat pra-penyejukan. Pra-penyejukan ni, dia ada, dia bergantung ni kepada jenis tanaman tu juga. Ada yang pre-cooling tu just cukup dengan air sejuk sahaja. Sebabnya kita nak, kita nak pre-cooling ni nak kurangkan suhu daripada ladang tu. Mengurangkan haba tu. Alright? Sekejap Jadi dia tengoklah pra-penyejukan jenis apa. Ada yang gunakan just angin sahaja. Macam tu. Alright. Selesai daripada pre-cooling, kita agak buat penimbangan dan juga pembungkusan. Jadi yang ini untuk penimbangan ni, kita tengoklah. Kalau katakan daripada sama ada harga semasa ataupun kita punya ni memang dah ada harga yang tertentu. Untuk di Taman Pertanian Universiti, kita ada satu section yang untuk buat pemasaran dan pengurusan hasil ni lah. Jadi kami ada dia punya jawatan kuasa tetap kewangan. Jadi dia punya harga-harga ni adalah di dalam kawalan kami punya bahagian kewangan UPM. Macam tu. Jadi selepas buat penimbangan tu, kita akan buat pembungkusan dan kita akan pergi kepada simpanan. Simpanan ni kalau katakan ada secara kalau katakan dah ada orang yang nak beli secara borong, kita terus jual lah. Tapi kalau simpanan tu, kita akan letakkan di dalam forum ataupun chiller. Macam tu. Alright, ada apa soalan? Sebab ini adalah slide yang terakhir. Ini adalah rujukan yang saya gunakan, manual penanaman sayuran, buku panduan tanaman sayuran TPU dan juga perangkaan sayur tanaman ladang Jabatan Pertanian 2019. Okey. Sekiranya kalau ada sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, ni kami punya alamat. Pengarah Taman Pertanian Universiti Putra Malaysia, 43,400 Sedang, Selangor, dan itu sambungan kami, nombor telefon 9769 dan sambungan dia adalah 7301. Alright. Terima kasih di atas kesudian semua orang. Saya
daripada penunjuk ajar di pusat asasi. Cik Jen, kita ada soalan dekat bahagian chat box tu. Chatbot sekejap ya. Soalan daripada Afika Zainuddin. Dia tanya, apakah tanda-tanda tumbuhan itu lebih baja? Okey, apakah tanda-tanda tumbuhan terlebih baja ya? Ya, betul. Saya tolong jawab. Apa soalan dia tadi, boleh ulang sekejap? Apa tanda-tanda tumbuhan terlebih baja? Ya, betul. Tanda-tanda tumbuhan terlebih baja. Ya, betul. Dia subur lah. Dia gemuk lebih. Cumanya dekat sini akan berlakunya pembaziran lah. Kita sebenarnya nak membaja, kita kena ikut betul-betul dia punya ratio dia. Bila kita terlalu banyak letak baja, satu kemungkinan besar pokok tu akan mati. Faham? Kemudian dekat situ akan berlakunya sayur ataupun tanaman ni, keperluan dia cukup-cukup je. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Okay, jadi sebelum kita nak membaja, kita kena tahu juga keperluan pokok tu macam mana. Baja dia berapa gram nak kena guna, baja apa, tanaman apa yang kita nak baja. Jadi kalau kita letak terlebih baja, sebenarnya tumbuhan tadi ataupun sayuran tadi, tak ambil pun dia punya baja tadi, dia ambil ngam-ngam untuk dia je. Okey, menjawab tak? Siapa namanya tanya tadi? Afika Zainuddin. Afika Zainuddin. Soalan daripada Afika Zainuddin. Boleh terima ke jawapan saya? Sebab dia macam ini. Tanaman ni dia macam kita lah. Kalau nak makan terlebih pun apa rasa? Betul? Jadi kita kena bagi cukup-cukup je pada tanaman tadi. Kalau kita bagi lebih pun, tanaman tadi tak akan ambil baja tadi. Dia akan jadi waste lah ataupun mungkin dia akan membajai rumput rumpai yang ada di sekeliling dia. Jadi kita boleh nampak kadang-kadang pergi kebun kan kita tak nampak pun sayur kita mana. Rumput yang lebih besar. Sebab itu terlebih bagi baja. Okey, saya harap menjawab soalan lah. Ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi? Baja AB boleh sembuh dekat daun atau tak? Baja AB boleh sembuh kat daun ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia punya banjuhan dia betul. Lebih, kalau terlebih, dia akan merosakkan daun. Sebab baja AB ni dia lebih kepada, minta maaf saya cakap dia lebih kepada kimia lah. Okay. Kalau kurang, tak ada efek lah. Dia kena sembuh lagi. Tapi baja AB kita boleh apply dia terus kepada daun. Yang pasti dia punya bancuhan dia mesti tepat. Tak terlalu pekat lah. Okay. Biasanya baja AB ni kita akan panggil dia baja folia lah. Sebenarnya dalam organik pun boleh jadi baja folia. Cuma baja AB ni dia boleh menyebabkan tanaman tu subur dengan cepat. Okay? Alright. Terima kasih. Tanah kan dah ada nutrien, dia Ada satu lagi soalan daripada Nundamila Syahira. Soalan dia, tanah kan dah ada nutrien kan? Jadi apakah dia masih kena letak baja? Tanah tu lah. Betul, tanah tu memang dia dah ada nutrien. Tapi kita kena tengok juga, sebab tu kita ada, tadi macam yang saya beritahu, kita ada baja secara tunggal ataupun baja secara sebatian. Jadi bila kita kebiasaannya,
untuk kita buka ataupun buat batas ni apa semua, kita memang ada hantar analisis tanah tu ke lab. Jadi bila kita dah ada analisis tu, kita akan tahu, oh okey, tanah kita ni dah ada cukup nitrogen, cukup unsur N. Jadi kita dah tak perlu letak N dah. Jadi apa yang kita kena letak tengok kat situ. Kalau dia kata dia ada kurang unsur P ataupun K, kita akan letaklah P atau K. Macam tu. Sebabnya macam saya cakap juga tadi, tanaman ni dia kena ada makro dan juga mikro. Jadi yang penting untuk tanaman tu apa? Macam tu. Dia kena letak jugalah. Kebiasaannya, tapi kalau untuk yang sayuran jenis daun ni, memang dia kalau daun ni dia lebih, kalau letak satu unsur pun tak apa, nitrogen, tapi kita nak benda tu dia maksudnya dia membesar dengan sama rata. Macam tu. Alright. Soalan daripada FB, kalau terlebih letak baja, macam mana nak kurangkan balik? Kalau saya, kalau katakan unit kami, kalau terlebih letak baja, kita seram air banyak-banyak untuk kurangkan balik dia punya kuantiti baja tu. Macam tu. Sebab macam tadi Puan Aslina jawab, kalau katakan kita terlebih baja pun, pokok kita tu dia akan lecur. Macam tu. Jadi salah satu caranya memang kita kena lebihkan air lah. Macam tu. Okay. Ada lagi? Okey, Cik Tamizi, saya rasa macam soalan pun tak ada lagi. Jadi saya serahkan kembali pada Cik Tamizi lah untuk yang selanjutnya. Okey, baik. Terima kasih. Alright. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Junizawati atas perkongsian mengenai penanaman sayuran inorganik lah. Saya masih lagi terima lagi, maksudnya kita masih lagi terima kalau ada soalan atau pertanyaan, dipersilakan. Mungkin ada pelajar yang malu-malu ke, boleh tulis soalan di chat box pun boleh, nak bercakap pun boleh, tak ada masalah, secara lisan pun boleh. Ada ke? Puan Ashira nak sebut apa ke? Puan Ashira? Ya. Okey. Saya tadi nak tambah lah apa yang dah di-explain oleh Cik Jun dan juga apa yang dijawab oleh Puan Aslina. Okey, so untuk sesi kali ni banyaklah kita belajar tentang penanaman sayuran inorganik, which is dia berkait rapat lah kan dengan urban farming yang kita buat kan. Pelajar-pelajar dah ada experience dalam buat urban farming kat rumah, tanam kangkung, tanam pakcoy, tanam bayam kan. So jadinya ada input-input sedikit sebanyak yang boleh membantu pelajar-pelajar yang masih lagi buat urban farming, okay, yang tengah tanam sayur lagi tu, jadinya boleh gunakanlah input-input tersebut untuk diaplikasikan dalam urban farming masing-masing. Okay, walaupun yang ni adalah inorganik, betul lah inorganik kan, iaitu kita guna fertilizer semua tu kan, baja AB semua tu. Okay, so kalau tak ada soalan lagi daripada FB, dah tak ada soalan Miji? Di Facebook masih tak ada lah kot. Buat masa ni tak ada lagi soalan dari FB. Okey, so kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak Cik Junizawati daripada unit sayuran organik dan juga Puan Aslina. Okey, dan saya rasa kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan sesi amali kita lah pada hari ini. Okey, so itu sajalah kot. Terima kasih banyak-banyak Cik Jun, Puan Lim. Saya mewakili daripada tim Taman Pertanian Universiti. Kalau katakan ada sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut, tak apa, tak ada masalah. Boleh menghubungi terus bahagian itu kita punya pejabat pengarah ataupun kita punya daripada seksyen pengajaran dihidupkan, Puan Aslina pun ada.
Jangan malu, jangan segan. Kalau katakan nak datang ke TV, tak ada masalah. Kami alu-alukan kedatangan adik-adik semua lah ke penonton universiti. Kalau ada salah silap, Okey. minta maaf. Kalau ada daripada kekurangan saya lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Untuk pelajar, slide ni tak akan di-share. Hanya video recording dekat Facebook sahaja. Kita pengajar akan share link. Dan rasanya dah share dah pun link live Facebook tu. So, jadi nanti boleh ulang balik tengok dekat Facebook Live. Okay, recording Facebook Live tu lah. Right, so jadi sebab tu dah saya cakap tadi awal-awal, sesi amali ni memang kena fokus dan juga kena jot down segala information yang diberikan, yang dijelaskan oleh pegawai TPU yang terlibat. Okay, so saya rasa itu sahaja. Jadi kita tamatkanlah sesi amali kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cik Jun. Terima kasih. Thank you, madam. Alright. Terima banyak. Sama. Terima kasih. Thank you, Sami. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Soalan tak? Integrasi.